Bismillahirrahmanirrahim. Muka pada masalah al-ula, masalah yang pertama. Idza syakka fi taharah, jika seorang itu syak pada bersuci, wa tayaqqanal hadas, dan dia yakin dia telah berhadas. Dia yakin dia telah berhadas, cuma dia syak, adakah dia sekarang ni dalam keadaan suci, dengan makna dia telah ambil wuduk ke ataupun tidak. Dia syak pada taharah. Dia yakin sebelum tu memang dia pergi tandas, makna dia berhadas. Dia yakin berhadas. Ustaz, boleh dengar boleh dengar dekat sikit. Dia yakin dia berhadas, cuma dia syak, adakah dia telah ambil air semayang ataupun belum lagi. Itu satu masalah. Yang kedua, au syakka fil hadathi wa tayaqqana at-taharah. Dia syak pada hadas, tapi dia yakin pada taharah. Macam mana tu? Syak pada hadas, yakin pada taharah. Macam mana? Macam mana situasi dia? Syak pada hadas, tapi yakin pada taharah. Dia ambil wuduk, lepas tu dia dah ada wuduk, dia yakin dia ambil wuduk, kemudian dia syak, wuduk ni ada lagi ke belum? Ada lagi ke dah batal dah? Maknanya dia ketuk ke apa ke, dia syak. Wuduk yang dia ambil sebelum tu adakah masih ada, jadi sekarang dia taharah, ataupun ada hadas, jadi dia syak pada hadas, yakin pada taharah. Famal hukmu, maka apa hukum? Di sini datang kaedah al-istishab. Kaedah kita kembalikan pada hukum asal. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal, kaedah fiqh kata dikekalkan hukum asal kepada hukum sekarang. Rupanya suratuhu arada an yusalliya, dia nak semayang, thumma syakka, tapi dia syak. Hal huwa muhdithun am mutatahhirun, adakah dia sedang berhadas ataupun dalam keadaan suci. Fa in tayaqqana al hadath, kalau dia yakin dia telah berhadas dulu, contoh ka'anda khalal khala'a, seperti dia masuk ke tandas, wa qada hajatah, dan dia tunai hajat dia lah, buang air. Thumma syakka ba'dahu, kemudian dia syak, hal tatahhara am la, dia syak lepas tu, aku dah ambil wuduk ke lepas keluar tandas tu ataupun tidak. Maka hukum macam mana? Hukumnya ialah fahuwa muhdithun, dia sekarang ni dikira berhadas. Kenapa? Li'annahu al-yakin, kerana itulah yang yakinnya dia masuk tandas, cuma dia syak pada wuduk tak wuduk. Jadi jawapannya, hak syak tu dibuang. Syak bahawa dia wuduk tu tak boleh pakai dah, kena pakai yang memang yakin sebelum tu, iaitu dia berhadas. Maka dikekalkan hukum hadas sehingga waktu sekarang. Boleh? Kena buat penilaian gitulah. Buat penilaian gitu. Wa kadzalika law tayaqqana annahu tatahhara, demikianlah juga kalau seorang tu yakin dia itu telah bersuci, thumma syakka ba'dahu, kemudian dia syak lepas pada itu, hal ahdatha am la, adakah dia telah berhadas ataupun tidak. Dia dulu memang ambil wuduk macam tadi, dia ambil wuduk dah, cuma dia tahu, macam kita mari kelas ambil wuduk, kayak gini nak semayang zuhur, jadi kita syak, wuduk tu batal ke belum? Aku dah berhadas ke tak kekal masih taharah lagi. Maka hukum macam mana? Fahuwa mutatahhirun, maka dihukumkan dia masih berada dalam keadaan suci. Sebab apa? Sebab asal ialah dia yakin berwuduk. Li'annahu yakin. Fal hukmu annahu ya'khudhu bi yaqinih. Jadi hukumnya ialah seseorang itu berpegang dengan yakinnya. Kama qala sahibu safwati zubat wa ma' yaqini hadathin aw tuhurin idza tara syakun bi dhiddihi amil yaqinahu. Sehingga akhirnya lah
berserta dengan yakin hadas atau yakin suci, idza tara'a syakkun bididdihi, jika datang syak dengan lawan bagi perkara hadas ataupun suci tadi, amila yakinahu, hendaklah dia beramal dengan yakin yang ada sebelum tu. Masalah pertama. Mas'alatun thaniyatun, masalah kedua, idza tayaqqana at-taharata wal hadath, dia yakin taharah dan yakin hadas, walakin syakka. Jadi sebelum ni dia kata, aku ada ambil uduk dah. Lepas tu pun dia yakin dia ada ketuk. Macam mana gitu? Bukan sekaligus. Lakin syakka ayyuhuma sabiq. Dia syak mana dulu yang terdahulu. Mana satu yang terdahulu? Dia ambil uduk dulu baru berhadas ke, ataupun berhadas baru ambil uduk? Lain masalah tu kan? Famal hukmu, apa hukum dia? Suratuhu, rupa masalah ini, hasala lahu ba'da tulu'i syams. Contohlah, situasinya berlaku kepadanya selepas terbit matahari. Mathalan hadathun biyakin, berlaku hadas dengan yakin. Contoh dia kentut. Wa taharatun biyakin, dan berlaku taharah dengan yakin juga, dan dia ambil uduk. Walakin syakka, tapi dia syak, hal ahdatha awalan thumma tatahara amil aks, ataupun sebaliknya. Dia syak mana dulu, dia ketuk dulu baru ambil uduk ke, ataupun dia ambil uduk lepas tu baru dia ketuk. Faham? Yakin, kedua-dua yakin tapi tak tahu mana satu. Al-hukmu ya'khudhu bididdi ma qablahuma, hendaklah dia ambil dengan lawan sebelum dua tu. Ai bididdi halatihi qabla tulu'i syam, iaitu lawan bagi keadaannya sebelum terbit matahari. Menarik ni, boleh faham. Tengok molek. Pertama, in kana qabla tulu'i syamsi muhdithan, kalau sebelum terbit matahari dia itu berhadas, fahuwal an mutatahhir, maka sekarang dia suci. Sekarang dia suci. Kenapa? Li'annal asla istimraru dhalikal hadath, kerana asalnya ialah berkekalan hadas itu. Wa taharatuhu fima ba'du, dan taharah selepas daripada itu, rafa'at dhalikal hadath, mengangkat dan menghilangkan hadas tersebut. Faham tak tu? Tak faham ke tak? Kelabu ya. Kayak kita tunjuk. Tulis dulu makna. Salin makna, bila awak baca awak boleh faham. Nanti kita buat lukis, kita buat gambaran. Kita main lukis-lukis hari ni Yang kedua, in kana qabla tulu'i syamsi mutatahiran, kalau sebelum terbit matahari dia berada dalam keadaan suci. Fananzuru, maka kena tengok. Ni sutajdid gini ya. Sutajdid kita ambil gini ya. Saya selesaikan ni dulu. Okey. Apa kata dia tadi? Dia kata tulu'i syams, terbit matahari. Dia yakin dua-dua, hadas dan juga taharah kan. Jadi sekarang ni al-hal, waktu sekarang ni dia syak. Dia sekarang ni berhadas ke bersuci? Okey, jadi tulu'i syams, maka dia tengok sebelum tu lah. Macam mana nak hukum waktu sekarang ni? Dia tak boleh hukum tengok kepada sebelumnya, sebab sebelumnya dia yakin belaka ada hadas, ada taharah, tapi tak tahu mana satu. Tak tahu al-asbab, yang mana mendahului. Jadi cara macam mana? Tengok sebelum daripada ni. Okey, hak ni dia tak tahu mana dulu kan. Dia taharah ke dia hadas, tak tahu mana dulu. Yakinnya memang dia ada berhadas, dan dia pun yakin dia ada ambil uduk. Jadi caranya dia kena tengok sebelum daripada terbit matahari tu dia berada keadaan mana. Kalau berada keadaan hadas, maka sekarang dia hukum apa? Yang pertama, nahkum bididdi halatihi, kita hukumkan dengan lawan keadaannya sebelum terbit matahari. Jadi sebelum terbit matahari
Kena fikir balik, undur balik. Sebelum tu dia berhadas ke dia suci? Andai kata dia berhadas, maka sekarang ni dia suci. Sekarang ni dia dalam keadaan taharah. Sebab apa? Apa boleh jawab? Kenapa kita hukumkan lawan? Kenapa kita tak kata berhadas? Apa logiknya? Apa logiknya? Apa? Boleh jawab? Siapa nak mencuba? Sebab apa? Sebab apa? Jawab lah. Apa nak jawab? Siapa nak jawab ni? Orang lelaki. Apa nak jawab? Belakang. Kenapa kita kena kata dia, kita kena ambil lawan hukum sebelum? Soalnya kenapa kita kena ambil lawan hukum sebelum? Kan saja-saja ulama buat Awak ingat saja-saja lah hukum kira lawan. Tak. Bukan lepas dadu nak pilih ikut hukum ni. Ada sebabnya. Ada ijtihad, ada rasanya. Sebab apa? Kalau soalan fiqh tu baik gini, awak nak jawab kan? Bayyin al-illah fi hukmi mas'alati al-asbaq bain al-hadathi asy-syakki fi asbaqiyatil hadathi wat taharati. Terangkan illah pada hukum masalah. Masalah seorang itu syak pada mana dahulu antara hadas dan juga taharah. Faqala al-ulama bi hukmi bi akhdhi bi diddi halatihi qabla dhalik. Maka ulama menghukumkan mengambil lawan bagi situasi sebelum tersebut. Limadha? Jawapannya kenapa? Soalannya kenapa? Kerana kenapa dihukumkan lawan bagi sebelum ni? Kerana yang berlaku sebelum ni berlaku dengan yakin. Maka yang syoknya di sini, maka yakin ni dikekalkan di sini, maka dia berada dalam keadaan hadas ketika terbit matahari. Maka hadas dulu baru taharah. Sebab kenapa hadas dulu? Kerana mengambil kepada hukum sebelumnya, yang mana ketika itu dia yakin dia berhadas. Maka dikekalkan hadas pada ketika terbit matahari, dikira berhadas dulu baru taharah. Dia hadas dulu baru taharah. Bila taharah kemudian, maka dikekalkan keadaannya taharah sampai waktu sekarang. Faham tak? Faham tak saya kata cerita tak faham? Tu kata. Awak faham tak saya tulis Tanya awak faham. Kalau tak faham tulis, saya nak cover. Sekarang ni hukum masalah ini waktu sekarang, waktu sebelum. Kenapa sekarang ni dihukumkan dengan did ma qabla asyak, lawang did kepada sebelum syak tu, did kepada ni, did kepada sebelum syak, sebelum syak lah, did kepada ni. Jadi situasi faham tak? Apa situasi dia? Situasi macam mana? Terang balik seorang. Entah terang situasi apa? Situasi dia. Terangkan situasi masalah tu, bukan jawab apa. Bahasa Melayu je. Pak. Okey. Dia sekarang ni dia waktu sekarang ni dia tak tahu keadaan dia nak ambil wuduk ke, dia taharah ke, dia hadas. Jadi nak kembali sebelum tu, kalau sebelum tu nak ikut
ambil hukum lama, dia yakin dia ada hadas dan dia yakin juga taharah, tapi tak tahu mana dulu. Jadi dia yakin kedua-duanya tapi tak tahu mana yang dulu. Maka jawapannya, kita kena ambil sekarang ni ialah hukum lawan bagi sebelum dia. Kenapa hukum sekarang ni lawan bagi sebelum ni? Ini sebabnya, kerana dia yakin sebelum terbit matahari dia berhadas. Maka yakin itu dikekalkan sampai waktu terbit matahari, maka dihukumkan dia dengan istishab hukum hadas. Dia dikira ketika terbit matahari berhadas. Maka hadas dululah, lepas tu baru dia taharah. Faham tak? Dua-dua dia buat. Dia berhadas dan bertaharah. Tapi mana dulu? Nak tahu mana dulu, tengok sebelum dia. Kalau hadas, maka dikekalkan hukum hadas. Maka ketika ni, dia ni berhadas dulu, baru dia taharah. Jadi taharah ini berlaku lepas pada hadas, maka dia dalam keadaan suci. Kemudian waktu sekarang ialah diteruskan hukum suci ni, diteruskan sampai sekarang, maka dia dihukumkan sebagai suci juga. Tidakkah suci ni lawan kepada sebelumnya? Lawan bagi sebelumnya. Faham tak? Tak faham lagi? Tak faham bincang kawan? Balik bincang balik atau rujuk balik video saya ni. Okey. Yang kedua, in kana qabla tulu'i syamsi mutatahhiran fananzu. Ini masalah ni dia cerewet sikit. Kalau sebelum terbit matahari dia dah berada dalam keadaan suci, fananzuru, maka diperhatikan. Idza kana ya'tadu tajdid at-taharah, andai kata dia ini orang yang biasa memperbaharui wuduk. Dia biasa ambil wuduk sama, biasa tajdid wuduk. Maksudnya walaupun dia ada wuduk dah, tapi masuk fardu lain, dia tajdidkan wuduk dia. Faham fahuwal an muhdithun, maka dia sekarang ni dikira berhadas. Okey. Maka dia sekarang ni berhadas. Kenapa gitu? Okey, iaitu yang pertama. Yang kedua, idza kana la ya'tadu tajdid at-taharah, kalau dia itu orang yang tidak biasa tajdid taharah, tak biasa wuduk tajdid, fahuwal an mutatahhirun, maka dia sekarang ini mutatahhirun, dia sekarang ni dikira bersuci. Okey, macam mana isu ni? Sekarang ni dia ini sebelum daripada terbit matahari, dia yakin dia apa? Taharah kan? Dia taharah. Kalau dia yakin dia taharah, hukum dia kena tengok pula. Fafihi tafsil. Mana dahulu ni kan? Andai kata dia ni memang jenis orang yang biasa tajdid wuduk. Orang yang biasa tajdid wuduk, maknanya lepas batal hadas, kalau lepas hadas memang dia kira dia taharah tu, angkat hadas lah. Tapi kalau dia taharah, dia hadas tak ada, tapi masuk sembahyang lain dia ambil wuduk, dia suka tajdid wuduk, maka hukumnya sekarang apa? Hukum dia hadas. Kenapa hukumnya hadas? Kenapa hukumnya hadas? Kenapa hukumnya hadas? Tengok ni. Tengok Syekh Hasan Kasbu. Li'annahu qad tayaqqana anna at-taharata, kerana dia telah yakin bahawa taharah allati qabla tulu'i syam, tanda kitab tulis bagi. Awak nak belajar bukan nak faham je, awak nak baca betul. Anna at-taharata allati qabla tulu'i syams, bahawa
taharah yang berlaku sebelum terbit matahari, taharah ni. Warada 'alaiha hadathun. Taharah ni pasti datang lepasnya perkara yang menghilangkannya kan, iaitu hadas. Fa azalaha, maka dia hilangkan hadas tersebut. Fa azalaha, lalu dia pun hilangkan hadas tersebut. Fahuwa yashukku, dan dia syak, hal irtafa'a hadzal hadath. Maka dia syak lah, adakah terangkat hadas ini bi taharatin, dengan taharah, amla, ataupun tak terangkat lagi. Jadi bila taharah, maknanya selepas itu mesti berlaku lawan ni kan. Lawan bagi taharah ialah hadas. Cuma dia syak, adakah hadas ini telah terangkat dengan taharah ataupun tidak? Betul tak? Dia taharah, sekarang ni berlaku sini, dia ni jenis suka tajdid wudu, maka hadas mestilah akan berlakulah di sini hadas kan, akan berlaku hadas. Tapi syak berlaku kat mana? Hadas yang berlaku itu adakah telah dia angkat dengan wuduk baru, taharah baru ataupun tidak? Fala yuzalul yakinul hadas as-sabiq, maka tidak dihilangkan yakin hadas yang sebelumnya bisyaki, dengan syak. Jadi kerana berlaku kalau taharah kan, taharah sini, maka bila taharah sini pasti akan berlaku salah satu lawang, iaitu taharah juga bukan lawang lah, hadas. Cuma adakah hadas ini telah terangkat dengan taharah baru ataupun tidak? Berlaku syak pada terangkatnya hadas. Syak pada terangkat hadas. Maka yang dia yakin berhadas, tetapi dia tidak yakin adakah hadas itu terangkat atau tidak. Dia syak hadas itu terangkat atau tidak. Maka dikekalkan hukum hadas sampailah sekarang. Dikekalkan hukum hadas tu sampai sekarang. Okey. Fala yuzalul hadas as-sabiq bisyaki. Wa fihi qarinatun, dalam keadaan ada qarinah, ada tanda ihtimal anna taharatahu innama kana tajdidan lit-taharah, bahawa taharah, katakan dia taharah sekali lagi kan. Taharah ni ada ihtimal dia taharah, tajdid taharah dulu. Ada ihtimal bahawa taharah ni datang dulu sebelum hadas. Kenapa? Kerana dia jenis orang suka tajdid wudu. Walaupun dah ada taharah, dia bertaharah lain pun boleh. Kerana ada ihtimal taharah ini berlaku selepas daripada taharah sebelum tu. Kerana dia jenis orang tajdid wudu. Maka yang yakinnya ialah di sini ialah yakin hadas. Bila yakin hadas, diambil, dikekalkan hukum hadas ni sampai ke sekarang. Okey? Faham tak tak apa nak faham rasa tak? Apa nak faham? Kau boleh faham dah? Faham dah? Baca perhati elok-elok. Cuba faham elok-elok, tengok dia punya elok-elok baru faham. Awak ingat saya belajar dulu saya faham lalu ke? Tak faham lalu kok. Faham tak? Tapi kita tandalah. Kita bukan main kelas tengok saja. Tu saja kita tandalah. Awak ni lukis. Awak lukis tak, saya lukis tak apa. Start masuk dalam YouTube dah ayah lukis. Lukisan ni kurang-kurangnya membantu awak nak tahu mana satu. Al-ilmu la idza tu'tihi kullaka lam yu'tika ba'dahu. Ilmu ni kalau awak beri sepenuh jiwa awak pada ilmu, tak pasti dia akan bagi sebahagian daripada dia. Sebab apa? Ilmu ni perlu pengorbanan. Kalau awak beri sepenuh jiwa awak kepada ilmu, belum tentu awak dapat sebahagian ilmu. Apatah lagi awak tak beri sedikit ataupun tak beri sepenuh tumpuan, maka ilmu lagilah payah untuk datang pada awak. Saya berapa ni?
Dua. Kena adik kitab-kitab ta'lim muta'allim, belajar tentang adab ilmu, kesungguhan ulama belajar ilmu, baru awak semangat. Bukan awak nak dapat lulus je subjek ni. Ta'lim muta'allim pun ada dah saya rakaman sini. Ada dah. Ta'lim muta'allim. Ta'lim muta'allim. Ni ramai orang baca ni kitab ni. Ta'lim muta'allim tariqah ta'lim. Rasanya Ustaz Khairah ada baca kau. Ustaz Khairah ada baca. Sirah Ibnu Hisham, Faridah. Rasanya ada ta'lim muta'allim sini. Ta'lim muta'allim. Ni ta'lim muta'allim. 8 video. Ambil lah masa tengok ta'lim muta'allim. Kitab tu awak boleh khatam kitab tu dalam masa berapa jam? 8 majlis lah. 8 majlis. Okey. Sambung balik. Okey. Mana tadi? Yang kedua, idza kana la ya'tadu tajdida al-taharah, kalau dia tidak biasa tajdid taharah, fahuwa al-an mutatahhir. Maka sekarang dia kira bersuci. Siapa boleh jawab? Kenapa? Kalau dia ni bukan jenis biasa tajdid taharah, kenapa sekarang dihukumkan dia suci? Kenapa? Kena uya dia Nampak tak ada semangat Kenapa? Siapa boleh jawab? Dengan kerasional dan logiknya. Lepas tu? Dah hadah tu? Kan dia yakin juga berhadah kan? Dia ni taharah. Isu tadi, isu dia taharah dan dia orang biasa tajuk taharah. Maka sekarang dihukum lawan. Dihukum sebagai berhadah. Kalau dia orang yang tak biasa tajuk wudu, sebelum terbit matahari dia taharah, kenapa sekarang dihukum masih taharah? Siapa nak cuba? Kenapa sekarang dihukum masih taharah? Tunduk belaka. Kenapa? Fikir. Kaedah saya beri dah di kaedah tu. Mana? Ni tak perlu bijak banyak, bijak sikit je. Bijak. Mana jawab? Kenapa? Kenapa? Apa duduk belakang pula? Apa duduk belakang pula? Tajuk susah. Kenapa? Kenapa? Kat mana? Lawan kepada ni. Sekarang ni dia taharah. Tak, sini dia mana ni? Sini dia mana? Mana dulu ni? Hadas dulu. Lepas tu baru taharah. Okey, lepas tu sekarang ni hukum macam mana? Sekarang ni hukum macam mana? Sebab apa taharah? Tuluk Syam ni sebelum ni berhadah. Ditaharah sebelum ni. Masa tuluk Syam
Hadas pun ada, taharah pun ada. Tapi mana dulu? Kenapa dihukumkan taharah sini? Tadi dihukum hadas. Kenapa? Sambung lagi. Tak tahu. Sikit lagi. Sambung lagi. Kenapa? Kalau dia taharah sebelum ni, maknanya lepas tu mesti ia hadas. Sebab dua-dua dia buat. Dia bukan jenis orang yang biasa buat taharah lepas taharah. Kalau tajdik wudu, memanglah dia lepas taharah dia pun taharah lagi. Taharah tajdik wudu. Orang macam ni, dia bukan biasa tajdik taharah. Maka hadas ada, taharah ada pada sini. Maknanya lepas taharah ni pasti dia hadas dulu baru taharah. Faham tak? Ada tak faham ni? Tak faham ni? Kawan awak dia faham. Kalau dia biasa tajdik taharah, tak ada masalah, boleh 2 kali taharah. Taharah sini, taharah sini. Taharah, lepas tu taharah pula sekali lagi. Sebab dia biasa tajdik wudu. Maka tak ada kemungkinan taharah baru hadas. Tapi kalau bukan biasa tajdik wudu, maknanya lepas taharah hadas dululah. Sebab hadas akan ada, taharah memang ada. Cuma nak susun mana dulu? Nak susun mana dulu? Susun taharah ke hadas dulu? Nampak tak beza kenapa? Bijak tak bijak ulama? Bijak lah, kita tak bijak. Kita ni lambat. Ulama pakai edah tu kena edah tu. Bila dia taharah, maknanya lepas tu hadas ada, taharah ada. Jadi dia bukan biasa tajdik wuduk, tentulah hadas dulu baru taharah. Maka bila hadas dulu, kemudian datang taharah, maknanya dikekalkan hukum taharah sampai sekarang. Lepas tu sekarang ni dihukumkan dia masih suci. Faham tak? Faham tak ni? Lelaki tak faham, balik muzakarah balik. Okey. Yang ketiga, faham tak ni? Entah ni. Mana tu? Nama apa? Ni faham tak? Baju merah ni, faham tak? Faham tak? Tak faham? Tak muzakarah ke? Tak muzakarah. Dah makan tengah hari gila Suka-suka hoha-hoha. Tak muzakarah. Dah muzakarah benda lain pula. Tak faham mana tu? Faham tak? Tak apa, tak faham tak apa, kabur tak faham, tak masalah. Kat mana tak faham? Okey. Cuba kawan terang. Saya nak beri peluang kawan awak terang supaya dia lagi faham dan awak lagi faham. Terang. Awak tak faham tu terang kan? Ada tak belakang faham? Ada tak orang belakang faham? Tak faham Melaka. Orang belakang tak faham Melaka? Tu sudut depan. Ni. Dah belakang tu tak bincang tu. Tak ada seorang boleh jadi ketua belakang tu. Faham tak? Siapa faham belakang tu? Tak ada orang faham. Belakang tak faham seorang. Allah. Depan ni siapa orang faham? Faham? Macam tegang. Mari depan ni tegang. Tegang. Okey, dengar Melaka. Kawan awak nak terang ni. Terang. Itu masalah yang pertama yang dia kata
dia suka macam memperbaharui taharah kan, memperbaharui wudu. So kalau sebelum tolong Syam tu dia dah dalam keadaan taharah. Lepas tu waktu tolong Syam tu dia kata dia suka memperbaharui wudu. So waktu tu dia berada dalam suci lah. Lepas tu kemungkinan selepas suci tu dia berhadas. Kalau dia bawa hukum hadas tu sampai sekarang. Kalau dia yakin, kalau dia jenis yang tak ambil, dia macam tak memperbaharui kan. Jika dia taharah sebelum tolong Syam, lepas tu dekat tolong Syam tu dia tak baharu kalau dia dalam keadaan hadas. Lepas tu baru dia memperbaharui. Kalau dia bawa taharah tu sampai sekarang. Betul tak? Okey, berapa orang sini faham? Tengok balik. Bagi perhatian. Okey. Tengok perhatian, bagi perhatian. Sekarang ni isunya dibezakan kalau sebelum waktu. Sekarang ni dia syok mana dulu kan? Syok mana dulu. Jadi bila syok mana dulu kita tak boleh tahulah mana dulu kecuali kena tengok sebelum. Sebelum dia, isunya sebelum tu dia taharah. Sebelum tu dia taharah. Okey. Dia berada dalam keadaan suci. Berada dalam keadaan suci. Maka macam mana kita nak tahu mana dulu ni? Andai kata dia orang yang biasa berwuduk. Tuluk pula. Apa saya salah tulis ni? Kalau dia biasa dalam keadaan bersuci, maka susunan akan jadi apa? Ada kemampuan, ada kemungkinan bahawa akan berlaku taharah hadas. Taharah dulu baru hadas. Sebab dia ni kebiasaan dia ambil wuduk walaupun dah ada wuduk. Dia biasa tajik wuduk. Maka walaupun sebelum terbit matahari, makna dia kemungkinan dia yakin bahawa dia berada dalam keadaan taharah. Dan dia ni biasa ambil wuduk, makna dalam waktu ni pun taharah dululah baru hadas. Sebab dia ni seorang biasa tajik wuduk. Bila begitu hukum sekarang ni ialah dikekalkan kerana kita tahu taharah dulu, hadas kemudian, maka dikekalkan hukum hadas pada waktu ini. Ada pun orang yang tak biasa tajik wuduk, waktu ni dia taharah lah. Dia yakin dia taharah. Jadi susunan macam mana? Bila taharah, tentulah dia hadas dulu, baru dia taharah yang kedua. Maka sekarang ni dihukumkan kekal taharah kerana taharah ni datang kemudian. Sekarang kerana itu sekarang ni dia kekalkan sebagai taharah. Faham tak? Boleh tak? Tak faham lagi? Balik tengok balik. Tak apa, benda ni tak masalah. Kalau awak tak faham tu, awak normal. Kalau awak tak faham tu, awak normal. Kalau awak tak dengar tu, awak tak normal. Awak tak faham tu normal saja. Jangan rasa rendah diri ke apa. Tak ada pelik-pelik pun. Benda ni memang kena teliti. Akhir kita faham. Okay? Jangan rasa rendah diri tak faham, tak pelik. Kalau awak boleh faham sekelas ni mujur. Kalau dulu kita 2-3 kitab tak faham-faham, dah biasa, tak masalah. Janganlah berhenti belajar. Okey. Yang ketiga, idza kana la ya'lamu halatahu qabla tulu'i syamsi. Kalau dia tidak tahu keadaannya sebelum terbit matahari, fahuwal an muhdithun. Maka sekarang dia dikira sebagai berhadas. Dikira sebagai berhadas. Wa yalzamuhul wudu, dan lazim baginya untuk berwuduk. Okey. Mana? Ini kalau
Kalau sebelum ni tak tahu. Sebelum pada terbit matahari tak tahu dia hadas ke dia taharah, tak tahu. Maka orang ni dia sekarang dikira berhadas dan wajib dia berwuduk. Sebab tak tahu nak ukur macam mana. Jadi dikira berhadas dan ambil wuduk. Wal afdalu, yang afdal baginya an yuhditha, dia berhadas, wa yatawaddaa, dan berwuduk, litakuna taharatuhu ala yakin, supaya jadilah taharahnya atas yakin. Faham tak ni? Yang ketiga, paling afdal buat macam mana? Dia tak tahu. Buat mana dulu tak tahu. Tak tahu mana dulu. Lepas tu sebelum tu pun dia tak tahu. Dia hadas ke dia taharah. Maka cara paling afdal dia berhadas, lalu dia ambil wuduk. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana ni? Hendaklah dia berhadas dan ambil wuduk, supaya wuduknya itu terjadi di atas yakin. Nak buat macam mana? Ya? Macam mana? Dia dalam keadaan berhadas. Dia mungkin dalam keadaan bersedia untuk berhadas. Itu kalau dia was-was ataupun syok, dia kena pergi kencing ke, ketut ke apa. Betul dia pengen. Dah dia tak keluar air kecil. Ketuk pun tak keluar angin. Ke boleh ketuk paksa? Boleh ketuk paksa? Boleh? Ada kemampuan? Nak macam mana? Ketuk tak boleh, kecil tak boleh. Habis dah air kecil, nak boleh kecil kau. Minum air dulu. Buat macam mana? Seluk tangan. La ilaha illallah. Kena buat macam mana? Kan nak setuh rapuan. Pinjam je awak. Nanti pinjam je, saya nak batal semayang saya. Cara nak batal semayang, seluk lah tangan. Nak? Kan buat macam mana? Nak berak, nak kecil nak boleh dah. Nak ketuk bukan semua orang ada angin. Seluk tangan. Jangan seluk orang. Seluk orang batal kau. Seluk orang sendiri lah. Faham tak? Seluk orang bincang je. Bincang je nak batal sembahyang. Faham tak orang puai seluk? Tak faham? Ada apa nak faham? Faham tak? Kalau tak faham tolong kawan terang. Saya tak mau terang tu. Seluk sekejap dah lah, jangan lama pula. Seluk nak suruh batal je. Faham tak seluk? Waktu cepat faham. Jadi bukan gurai sungguh Ni bukan cubaan ni. Ni bukan cubaan sungguh. Kalau awak syok sehingga awak tak tahu mana satu, cara paling afdal batal semayang je. Ni bukan gurau-gurau ni. Betul ni. Supaya kat gi awak ambil semayang, awak yakin awak berhadas ambil semayang, wuduk awak sahih. Tapi kalau awak dah yakin, tiba-tiba awak ambil wuduk niat tajdid. Sebab awak ingat ada wuduk lagi. Jadi awak wuduk kedua niat tajdid. Tiba-tiba nyata awak berhadas, wuduk dah sah. Ingat fiqh main-main ke? Bunyi lawak tapi betul. Supaya yakin, batalkan wuduk kita. Kek gi tengok sebelum ambil wuduk seluk belaka. Okey. Kama qala sahibu safati zubat wasabiqun idza juhil khudh dama qabla yaqini haitsu lam ya'lam bi syai'in fal wudu'u multazam. Sabiqun idza juhil, yang mana dulu kita tidak tahu, khudh bididdi ma qabla yaqin. Ambillah lawan apa yang sebelum yakin. Kalau yakin itu taharah, yakin itu taharah, lawannya ialah hadas.
haitsu la ya'lam bi syai', dan sekira-kira tidak tahu sesuatu, fal wudu'u multazam, maka wuduk wajib diambil. Kat sini ada alat vending machine tak? Ada. Okey ya. Okey. Seterusnya nawaqidul wudu. Okey, faham dah? Jelas ni? Jelas tak? Jelas, saya nak pergi beli air jap.